Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada semua pelajar lelaki perempuan kelas Mosi Tab 3 dan Mosi Tab 4. Hari ini sambungan kita pengajian kita iaitulah ilmu tauhid di dalam tajuk iaitulah kita mengaji olah yang ke-6 tahun tihuk, iaitu yang ke-6 ni hak akhir sekali penggal 1 ni Pak Rian Tindeng. Kita mengaji olah yang ke-6 yang akhir sekali. Oleh itu kepada semua pelajar ambil surat, ambil buku ni balik buku surat tu balik muka 170. Bagi pelajar lelaki, pelajar perempuan, pengajian kita di hari ini iaitulah ilmu tauhid. Bagi pelajar yang ada buku balik muka 170. Muka surat tu duduk balik atas. Hari ini maudhu' kita nak ngaji hari ini iaitulah bab 21. Baca dia bab 21 di muka 170. Iaitulah maudhu', tajuk dia percaya kepada kitab-kitab. Percaya kepada kitab-kitab. Tu wakojai. Kalau gitu bila kita panggil kata percaya ataupun beriman, sattha. Beriman mana kata kita kena percaya, kena yakin. Kata bila sebut beriman, percaya ni orang panggil kata masuk dalam rukun iman. Rukun iman ni perkara ni orang panggil kata benda yang wajib kita percaya, wajib kita kena yakin kata benda tu ada sungguh. Kalau gitu percaya kepada kitab-kitab. Kita kena beriman, kita kena percaya, kita kena yakin kata dalam agama Islam tu dia ada kitab. Kitab tu banyak kitab. Kalau gitu sebut kata kitab bukan hak manusia buat. Kitab ni daripada Allah. Kalau gitu dalam ilmu tauhid kita ngaji hari ni, tengok tajuk yang pertama, baca dia pengenalan kitab. Pengenalan kitab. Tengok cikgu Lee nak baca. Tengok baris yang pertama. Yang dimaksudkan dengan kitab itu ialah ajaran-ajaran, hukum-hukum, nasihat-nasihat, kisah-kisah dan lainnya yang mengandungi berbagai-bagai hikmat diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul dan nabi-nabi. Ajaran-ajaran itu ada yang sedikit sebagai pengeliling atau risalah yang dinamakan suhuf dan ada yang banyak yang dinamakan kitab. Gustes mula. Tengok dalam bab 21 muka 170 maudhu' percaya kepada kitab-kitab. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kena beriman, percaya, kita kena yakin kata kitab yang diturunkan kepada nabi, kepada rasul tu ada sungguh. Iaitu kita Nabi Muhammad ni kitab Al-Quran dan kitab sebelum daripada Nabi Muhammad, Taurat, Injil, Zabur, tu lapis tu dia ada. Tu kitab juga orang panggil. Kalau gitu bila kita beriman kepada kitab, kita beriman belah mana? Dia ada apa dalam kitab ni? Tengok baris yang pertama. Yang dimaksudkan dengan kitab, dimaksudkan mana? Rekahnya makna kitab-kitab tu apa kita kena percaya, kita kena yakin. Bukan percaya kepada kitab. Kitab ni buku. Kitab. Mana buku? Bahasa Arab kata kitab. Bahasa Thai kata nangse. Surat. Kalau itu kitab yang kita mengaji ni, orang panggil kata buat apa boleh kita ni kena percaya kepada kitab. Percaya ni mana kata dalam kitab sana itu, kalau dalam Quran dia ada apa kata? Dalam Quran sebuah tu. Dalam 9,960 ayat tu.
Dia ada apa kata dalam tu. Dan juga surah dia tu ada 114 surah. Dalam 1660 ayat dan surah 114 surah. Dia ada apa kata dalam tu. Yang kita boleh ambil tahu. Tengok. Yang dimaksudkan dengan kitab itu ialah ni ada latihan ni, kita tengok situ tu. Dulu lagi dah tempat tu latihan dia tu. Ialah ajaran-ajaran. Ajaran mana kata pengajaran. Yang kita tak reti, kita boleh reti. Benda yang tak tahu, kita boleh tahu. Hak yang duduk di dalam kejahilan, duduk dalam bodoh, tak tahu, tak reti, tak kenal. Mana dalam kitab ni lah dia ada cerita, dia ada royak. Hak mana betul, hak mana salah. Hak mana kita boleh guna, hak mana kita boleh pakai. Tu dalam kitab tu. Apa lagi dalam kitab tu? Yang maksud kata dalam kitab tu, kita kena beriman, kita kena percaya kata benda yang ada dalam kitab tu. Gapo lagi? Hukum-hukum. Hukum-hukum ni ada benda wajib, haram, makruh, sunat, halal. Tu benda hukum tu duduk dalam tu belaka tu. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Segala hukum-hukum duduk dalam tu. Dan hukum pasal kata orang buat kejahatan dan benda tak baik, benda semua tu ia ada cerita dalam Quran juga, dalam kitab tu juga. Dan juga dalam kitab ni dia ada sebut, dia ada riwayat juga nasihat. Nasihat ni mana teguran. Mana kata kalau orang tu benda perbuatan dia tu tak jujur, tak molek, kedudukan dia sehari-hari buat maksiat, dan juga apa saja benda haram, benda mabuk, benda kaya, benda pening, dan dia tu pasal duduk dalam kampung tempat tu berpecah belah. Kali itu dalam hukum, dalam kitab ni pun dia ada pasal betulkan nasihat, royak. Mengepek, royak jalan. Nawi orang tu turut, nawi orang tu lembut hati. Tu dalam kitab. Dan dalam kitab juga dia ada kisah-kisah. Tu bukan ajaran-ajaran, hukum-hukum, nasihat-nasihat, kisah-kisah. Kosak tu baca kisah. Kisah mana cerita-cerita. Cerita tu bukan bahari. Cerita ni mana benda hak berlaku. Dulu-dulu lagi dia ada berlaku apa. Hekan kekin penama tu. Sebelum daripada kita beranak, sebelum pada kita lahir ni. Beribu tahun, beratus tahun lepas mari dah tu dia ada berlaku apa kata. Sebab tu ada cerita, dia ada royak dalam kitab. Tu perlu capai tu. Dan lainnya, lain daripada ajaran, lain daripada hukum-hukum, lain daripada nasihat-nasihat, lain daripada kisah-kisah. Dalam kitab ni dia yang mengandungi tu benda yang ada dalam kitab. Berbagai-bagai hikmat. Berbagai-bagai hikmat. Benda hikmat ni biasanya kata hukum hakam. Yang manusia kerja tu dia ada dalam kitab juga. Diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul dan nabi-nabi. Di dalam kitab tu Allah Ta'ala cerita segala kisah-kisah. Bila siap belaka dah tu diturunkan Tuhan hantar pula. Turun kepada rasul dan nabi-nabi. Segala kitab ni dia tak turun kepada manusia tamada. Dia turun kepada nabi, turun kepada rasul. Sebab kalau turun kepada orang biasa, orang tamada ni, manusia umat dia tak percaya. Ajaran-ajaran itu, ajaran-ajaran pengajaran, pasal apa isi-isi hak jadi faedah, hak jadi hukum, nasihat, kisah-kisah dalam kitab ni. Ada yang sedikit sebagai risalah. Kalau benda tu dia turun sikit dalam kitab tu, orang panggil kata dinamakan suhuf. Dia turun sikit, pasal tak ada kitab sikit saja. Dan ada yang banyak, kalau benda tu turun banyak, hukum, nasihat, kisah-kisah, ajaran-ajaran, dinamakan kitab. Ya kitab dengan suhuf ni, dia besar kitab lagi. Suhuf, benda diturunkan benda sikit saja. Kitab, benda yang ada dalam kitab tu banyak. Cerita-cerita dia, hukum-hukum, nasihat-nasihat, kisah-kisah ajaran tu, dia duduk dalam kitab tu lebih banyak daripada suhuf. Kali gitu, yang kita mengaji hari ni, iaitu di dalam bab
21, iaitulah maudhu' hari ini, percaya kepada kitab ataupun beriman kepada kitab. Satha. Kalau gitu hari ini munasabah kita mengaji dah dalam kitab hari ini, suruh percaya kepada kitab ataupun suruh beriman kepada kitab. Apa yang ada dalam kitab, Tuhan cerita dalam kitab, kena kita beriman, kena yakin semua tu, tak boleh nafi, tak boleh tolak. Kali gitu kita tengok di muka 171. Muka 171 ni baca dia, percayakan kitab. Percayakan kitab. Rukun ni orang panggil kata beriman kepada kitab. Mana kita kena yakin, kena percaya. Kata kitab tu daripada Allah. Percayakan kitab ni setengah daripada rukun iman. Tu orang panggil rukun iman. Sebut kata rukun, wajib. Kita kena tahu. Kalau gitu percayakan kitab ni orang panggil kata rukun iman. Kalau gitu tengok zona yang pertama. Kita wajib beriman bahawa Allah telah menurunkan beberapa buah kitab kepada rasul-rasul untuk panduan mereka memimpin manusia ke jalan yang benar dan selamat. Banyak terdapat ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis mengenai kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Kalau gitu, baik, tengok Gusti semula. Di dalam maudhu' tajuk percayakan kitab. Kalau gitu, percayakan kitab setengah daripada rukun iman. Tengok baris yang pertama. Kita wajib beriman. Kita ni semua manusia yang ada di atas muka bumi ni, lelaki, perempuan, tak kira warna kulit, bangsa, wajib. Bukan sunat dah, wajib. Wajib ni, kalau kita tak percaya agak berdosa lah. Kita wajib beriman. Kita wajib iktikad, wajib kita percaya. Beriman ni wajib kita yakin, percaya. Percaya dalam hati tu. Pegang dalam hati. Bahawa Allah, Tuhan ni, telah menurunkan beberapa buah kitab. Wajib kita percaya, wajib kita yakin, wajib kita beriman. Kata kitab semua hak Tuhan turun tu banyak buah. Turun kepada Rasul, turun kepada Nabi-Nabi, kepada Rasul. Tuhan waktu turun apa kitab tu kepada Rasul. Baris yang kedua, untuk panduan mereka memimpin manusia ke jalan yang benar dan selamat. Bila orang jadi punam, bila orang jadi pemimpin, bila orang jadi rasul, dia kena adalah sebagai mukjizat dia. Nabi mana-mana dia ada kitab dia. Bukan dia karya rekod sendiri dak. Sebab apa? Komun dia. Ya Tuhan bagi kitab kepada Rasul sana itu, Rasul sendiri dia boleh baca, dia boleh royak, kata ni buktinya pengajaran-pengajaran yang ada dalam agama Islam ni, dalam kitab ni, bukan jenis rekah-rekah orang lain karya buat sendiri tu tak. Kalau gitu, Tuhan beri apa kitab kepada Rasul ni? Untuk panduan mereka, untuk bawa jalan, untuk royak cerita, memimpin manusia. Untuk jadi bawa jalan kepada manusia ni, takut manusia sesat. Kalau manusia ni dia selera, dia sesat, dia tak reti, kena baca dari kitab ni, hak mana betul, hak mana salah. Ke jalan yang benar dan selamat. Jalan hak betul, jalan hak sungguh. Benda hak haram, hak halal. Ia ada cerita, ia ada royak dalam kitab ni. Dan selamat. Hidup di atas dunia ni potpai. Orang kata cara mana hidup dalam agama Islam tu nak beri selamat. Agama lain tu dia selamat cara dia. Tetapi dalam agama Islam ni sebut kata selamat ni, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selamat di dunia ni kita kena hidup, kena tahu cara-cara dalam dunia ni, gerak-geri, kelakuan, perjalanan kita ni kena buat apa. Cara bersaing hidup atas dunia ni. Dan cara nak selamat di akhirat.
Kena selamat lagu mana? Iaitu dia royak cara ibadat dalam kitab tu. Tak selamat mana kata tak betul kita buat. Banyak terdapat ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis mengenai kitab diturunkan oleh Allah Ta'ala. Dia kata dalam Quran, dalam kitab ni dia ada royak lah. Sebab-sebab turun Quran ni, sebab-sebab dijadikan kitab, hatta kitab ni kepada Nabi ni. Tu lebih kurang. Hari ni kita mengaji sekadar ni saja. Lepas tu ada latihan, 2 latihan. Kita jangan lupa kata olah yang ke-6 ni, olah yang akhir sekali. Lepas ni kita ada periksa 30 markah. 10 ka pertama iaitu ka kabat. Alif bo jinda. Tu. Boleh dah hadap ni kita ada periksa di rumah sekolah. Jadi pelajar kena gilah periksa tu. Tahun yang pertama ka kabat. 30 ka 10 ka. Tu dia. Lepas tu tahun yang kedua iaitulah cara jawab. Cara jawab dia tu. Kalau sebab itulah jawab ni 5 ka. Kati capur semua tu untuk penggal yang kedua, penggal pertama pak yang tineng. Kalau kita nak periksa lebih kurang bulan depan ni iaitulah 30 markah. Markah kutipan kanan kip kita 70. Kita mai periksa pula 30. Jadi 100 markah. Itu baik. Kita tengok latihan supaya kita buat kali olay yang ke-6. Ni sutai sekali kita kena buat. Siapa dia buat tak cukup, ambil daripada bayangan 1, bayangan 2, olay 1 sampai yang kena ni. Siapa dia buat tak habis, ada masalah lah. Ada masalah apa? Tidsun, tidro. Kita kena mari ke. Jadi banyak kerja lah. Sebab tu kita kena usaha, kena buat habis. Kali gitu kita tengok latihan. Nampak dah ni. Latihan. Nampak dah? Latihan balik bawah tu yang kita mengaji saat ni, dia tanya 2 ka saja. 1, apakah yang dimaksudkan dengan kitab? Apakah yang dimaksudkan dengan kitab? Apa? Boleh orang panggil kitab-kitab tu penama. Ada apa dalam kitab tu? Saat ni kita mengaji dah tu. Kitab-kitab tu apa? Pas dalam kitab tu ada apa tu? Dia royak cerita dia belah mana tu? Soalan yang kedua, bagaimanakah cara kita wajib beriman dengan kitab-kitab? Bagaimanakah cara kita wajib beriman dengan kitab-kitab? Lagu mana? Wajib kita beriman, wajib kita percaya dengan kitab. Percaya pasal mana? 2 ka dah. Tu soalan dia. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan kitab? Yang kedua, bagaimanakah cara kita wajib beriman dengan kitab? 2 ka saja. Kita pisah buatlah. Lepas tu kita hantar. Oleh itu hari ni pengajian kita ilmu tauhid Mosi Tab 3 dan Mosi Tab 4. Olay kali yang ke-6. Hak sutai sekali pengani. Oleh itu kita kena pakat buat. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Biarpun keruh air di hulu, mungkinkah jernih di muara? Biarpun